Hai semua, so dalam bab jadual berkala kita sambung kepada subtopik seterusnya ialah 6.2 iaitu campuran. Jadi cikgu akan cari terlebih dulu mana slide campuran. Okey, dah jumpa. This one. Campuran. Okay, kita dah cover tadi dalam bab 1 subtopik 6.1. So sekarang kita pergi pada 6.2. Dalam bab subtopik campuran, kita akan tengok apa maksud campuran dan macam mana kaedah pengasingan campuran yang merangkumi ada penurasan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan, kromatografi dan juga penapisan. So are you ready? Tak ready pun cikgu akan ready juga. Okay, maksud campuran. Maksud campuran ialah dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Kata kunci dia ialah bercampur secara fizikal. Okay? Ini ialah campuran. Contoh dalam sekeliling kamu, kamu dapati ada pelbagai jenis bahan-bahan yang sebenarnya bercampur secara fizikal. Contohnya ABC. Dicampurkan kacang, dicampur cendol, campur pula. Dia campur macam-macam. And then ada kopi. Kopi dicampurkan antara air dengan sedap kopi. Yang ni ialah burger. Dia ada tomato, dia ada daging, ada sayur dan sebagainya. Dan inilah magnet dan juga paku. Macam mana tu? Okay, nanti kita akan tengok lepas ni. Jadi maksud campuran dia bergabung ataupun bercampur secara fizikal. Ingat ya. Yang kedua, kaedah pengasingan fizikal. Untuk teknik pengasingan campuran ni, kita ada bergantung pada dua keadaan. Yang pertama, kita tengok apa sifat-sifat fizik dan keadaan jirim bahan-bahan yang terkandung dalam campuran tersebut. Yang kedua, bergantung pada bahan apa yang kita nak daripada campuran tu. So, kalau kita nak benda tu saja yang kita akan ekstrak keluar. Okay? So, itu ialah dua keadaan yang kita perlu tengok untuk guna yang mana kaedah pengasingan fizikal. Kaedah yang pertama iaitu penurasan. Penurasan untuk mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada cecair. Contoh, sedap kopi dan air kopi. Jadi, bila sedap kopi dan air kopi, kalau kamu minum kopi, selalunya kamu akan menggunakan teknik penurasan untuk asingkan sedap kopi dan juga air tersebut. Kalau kamu minum sekali dengan sedap kopi, boleh tersedak nanti. So, kita perlukan air saja yang telah bercampur dengan warna-warna kopi tersebut, aroma kopi tersebut. Ini contohnya lah. Yang kedua, penyulingan. Penyulingan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut campur dan mempunyai takat didih berbeza. Dia ialah sebenarnya cecair. Nak asingkan dua cecair yang mempunyai takat didih yang berbeza. Sebagai contoh, campuran air dan alkohol. So, kalau dalam eksperimen akan ada contoh kalau cikgu kamu buat eksperimen nanti kalau ada yang ni. So, kita akan tengok macam mana kita nak asingkan air tersebut ataupun alkohol tersebut. Jadi, dia akan separate. Okay. Yang ketiga ialah pemisahan menggunakan magnet untuk mengasingkan dua bahan pepejal yang bersifat bahan magnet dan satu lagi tidak bersifat bahan magnet. Contohnya besi dan bahan buangan. So kalau dekat tempat bahan buangan, ini cara cikgu tengok dalam movie lah. So kita akan ada nampak ada satu truck tu, dia akan ambil sesuatu dan dia akan tarik sesuatu. So itu ialah dia nak tengok ada magnet tak, dia nak tarik magnet tersebut daripada bahan buangan. Yang keempat ialah pengenapan. Pengenapan ni bukan penginapan yang tu tidur. Ini pengenapan. Enap. Untuk mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal yang tidak larut dan terenap di dasar. Apa itu enap? Enap ni ialah sesuatu yang bercampur dengan air dan lain-lain dan turun di bawah ataupun berlonggok tapi dekat bawah macam ni. So contoh dia ialah campuran air dan pasir. Contoh kamu pergi pantai, kamu ambil air dan juga pasir, dia bercampur sekali kan. So macam mana kita nak asingkan dia? Guna kaedah pengenapan. So kamu akan dapati pasir berada dekat bawah manakala air dekat atas. Jadi kalau kamu guna kaedah pengenapan, kamu pisahkan dia menjadi ni ialah pasir, yang ni ialah air. Okay. Seterusnya, yang kelima ialah pengapungan. Teknik pengapungan untuk mengasingkan bahan yang tidak larut dan terapung di atas permukaan air. Contohnya campuran air dan juga minyak. Jadi apa yang kurang tumpat akan berada dekat atas kan? Apa yang lebih tumpat akan berada dekat bawah. Jadi dia tak bercampur, dia tidak larut. Okey, dan terapung. Kromatografi seterusnya untuk mengasingkan jumlah campuran yang sedikit. So special untuk kromatografi ni, dia tak perlukan bahan campuran yang banyak. So seperti ada beberapa contoh sebelum ni, dia ada yang memerlukan campuran yang banyak. So untuk kromatografi ni hanya campuran sedikit saja dia boleh buat.
Contohnya ialah bahan pewarna yang berbahaya dalam makanan. So kita nak detect ada bahan pewarna yang bahaya tak dalam makanan. Jadi kita guna teknik kromatografi. Yang kedua, kita nak tahu ada pemalsuan dokumen tak berdasarkan apa yang diterima. Contohkan dokumen ni, kita nak tengok dia palsu ke tak. Jadi kita gunakan kromatografi, nak tengok ada pewarna-pewarna dalam dakwat pen. Yang tu. Last but not least, dalam yang tajuk contoh yang last ni sebenarnya tak ada dalam buku teks untuk untuk penerangannya, tapi cikgu cuba cari sendiri dan cikgu cuba linkkan dengan apa yang kita ada dekat sekeliling. Jadi penapisan ni secara mudahnya ialah kita guna dekat dapur. Contoh campuran tepung dan bahan benda asing. Dia tidak dinyatakan secara terperinci dalam buku teks. Okay, contohkan kalau ada tepung, kamu kena ayak tepung kan? Ayak. Gunakan yang bahan ni kan. So ayak tepung tu kenapa? Supaya kamu dapat hasilkan tepung yang lebih licin satu. Satu lagi untuk asingkan benda asing. Contoh kalau dalam tepung tu ada something. Cikgu tak tahu ada apa kan. So bila kita asingkan dia menggunakan penapis. Jadi kita dapat tepung satu lagi benda asing pun kita dapat asingkan dia. So recap. Jadi kita dah tengok apa itu maksud campuran dan macam mana kaedah pengasingan campuran. Okay, sekarang ni kita tengok secara ringkas saja. Untuk penurasan contohnya ialah air dan serbuk kopi. Kita nak pakai air kopi kan. Kita tak nak sedap kopi tu. Yang kedua penyulingan. So antara air dan alkohol kalau bercampur macam mana nak asingkan dia, guna penyulingan. Yang ketiga pemisahan menggunakan magnet. Ini ingat keadaan yang dekat kawasan tempat pembuangan sampah. Macam mana nak asingkan besi daripada sampah tersebut. Yang keempat ialah pengenapan, iaitu air dan pasir. Kalau kamu pergi pantai macam mana nak asingkan air dan juga pasir. Yang kelima ialah pengapungan antara air dan minyak. Kalau bercampur sekali macam mana tak larut kan. Dan yang keenam kromatografi, iaitu antara bahan pewarna dan juga yang ada pada makanan. Untuk pemalsuan dokumen pun kita boleh gunakan teknik kromatografi. Sebab dia boleh digunakan untuk, bukan hanya, dia boleh digunakan untuk campuran yang kuantiti yang sedikit. Jadi special dekat situ lah, kuantiti sedikit pun dia dapat detect juga. Last kali ialah penapisan. Penapisan contoh tepung tadi dengan benda asing. Itu saja. So apa yang baik semua daripada Tuhan. Cikgu hanya menyampaikan saja dan cikgu juga banyak kekurangan. So kita jumpa dekat next video insyaAllah. Bye. Salam.